Kita tunggu lagi 6 minit ya, Ustaz Yusof, sebelum kita mula. Okey, tak apalah, kita mula. Saya pun dah ada sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati moderator kita Ustaz Yusof sebagai founder pada Akademi Tadabbur Malaysia. Kemudian semua para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesi saya bersama dengan Akademi Tadabbur Malaysia ini kita bincang bedah buku yang bertajuk Perang Gerila dengan Syaitan. Perang gerila dengan syaitan, menguak misteri jin, syaitan, menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Dan Alhamdulillah kita dah baca, bagus, Alhamdulillah, sampai bab kita dah habis. Akhir sekali 2 minggu lepas, kelas kita 2 kali sebulan, Isnin kedua dan keempat. Kita habis hari itu, kita baca dah bab yang kelima, adakah jin boleh ditangkap. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk bab yang ke-6, 7 muka surat 71, dan saya kira bab ini juga penting untuk kita tahu sifat syaitan. Bila kita kenal sifat-sifat syaitan, kita akan cuba untuk jauhi sebarang sifat yang mungkin menyerupai mereka. Okey, bab hari ini adalah sifat-sifat syaitan. Kita mula. Rupa para syaitan dan juga malaikat. Dia macam ni, berdasar kita kena ingat malaikat dan juga jin ataupun syaitan ni, dia adalah makhluk ghaib yang kita tak tahu hakikat mereka melainkan berdasarkan kepada sumber wahyu. Berdasarkan sumber wahyu. Tetapi antara yang disebut secara kiasan oleh Allah dalam Al-Quran, disebut rupa para syaitan ni buruk. Dan bahkan ia sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, kalau kita perhati,
syaitan ni digambarkan Allah memiliki rupa paras yang sangat buruk. Dan Allah juga gambarkan dalam Al-Quran berkaitan dengan sebatang pokok dalam neraka, itu pokok zakum. Bagaimana pokok ini akan menjadi bahan seksaan ahli neraka, dan disebut rupa dia tu, dia kata talu'aha, pucuk atau mayangnya ka'annahu ru'usus syaitan, seperti kepala-kepala syaitan. Nak gambarkan benda ni adalah sesuatu yang buruk, yang huduh. Lepas tu digambarkan seperti dikata kepala-kepala syaitan. Okey, kemudian ni Imam Az-Zamakhsyari antara seorang ulama tafsir yang fokus kepada kitab tafsir Al-Kasyaf. Dia fokus kepada bahasa. Dia kata ayat ini adalah kiasan kepada kejahatan dan juga keburukan. Kenapa fitrah manusia biasanya akan menyandarkan kejahatan, keburukan kepada syaitan berbanding kebaikan, keindahan dikait dengan malaikat. Sebab tu kalau kita buka surah Yusuf, surah Yusuf, apabila wanita-wanita Mesir yang tergoda ataupun terpegun melihat ketampanan Yusuf alaihissalam dalam peristiwa potong tangan tu, dia kata apa hujung tu? Bila mereka terkejut, dia kata falamma ra'aynahu akbarnahu. Apabila mereka melihat Nabi Yusuf, akbarnahu, mereka terpesona melihat rupanya. Wa qatta'na aydiyahun, mereka terpotong tangan sendiri tanpa sedar. Wa qulna, mereka berkata hasya lillah, masya-Allah, ma hadza bashara in hadza illa malikun karim. Ini orang, bukan orang tapi malaikat yang mulia. Nampak tak? Cantik, indah seperti malaikat, huduh buruk seperti syaitan. Jadi syaitan sendiri adalah sesuatu yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Okey, habis. Kita tengok, masuk terus. Tabiat syaitan. Ataupun kita kata sifat-sifat ataupun tabiat syaitan ni dia ada beberapa. Yang pertama, kenapa kita belajar ni? Penting untuk kita supaya kita tak termasuk dalam ahli kelab iblis ataupun syaitan. Yang pertama, sombong dan juga takabur. Ini bila kita baca dalam Quran cerita mengenai iblis dilaknat oleh Allah Taala seawal surah Al-Baqarah, disebut antara perkara yang menyebabkan syaitan iblis dilaknat Allah, aba wastakbar. Dia aba, enggan, wastakbar, sombong. Dia rasa sombong dengan kejadian dia. Jadi ini sifat yang pertama. Jadi kenapa penting untuk kita belajar ni? Kita kenal sifat syaitan. Syaitan ni Allah Ta'ala suruh kita anggap dia, jadikan dia sebagai musuh. Jadi bila kita kata kita nak bermusuh dengan syaitan, kita kena kenal perangai, rupa, para sifat dia. Bila kita kenal, oh dia ni syaitan, makhluk Allah yang sangat sombong, lalu kita jauhi sifat sombong dan juga takabur. Dan kita bimbang bila kita bersifat takabur dan juga sombong, tanpa sedar kita ni dah masuk ahli kelab syaitan. Waliyadzubillah. Okey. Oleh itu manusia sepatutnya tidak mengikut sikap sombong syaitan seperti bangga dengan darjat keturunan, dan akibat kesombongan tersebut dia berhadapan kehinaan yang berpanjang. Tengok kalau tengok surah Al-A'raf ni, dia nampak tak kita ada yang syaitan dia merah ni ataupun saibul hitam ni, dia ada kesan akibat. Ada tak kita jumpa orang kita kata saya suka berkawan dengan awak sebab awak sombong? Ada tak? Berbanding saya suka berkawan dengan awak sebab awak rendah diri, walaupun awak ada kelebihan tapi awak tidak menonjolkan kelebihan itu, awak tak pelekeh orang lain, awak rendah diri. Itu fitrah. Fitrah kita, orang yang rendah diri akan disukai dan diangkat. Orang yang sombong dibenci dan jatuh. Ini berlaku pada iblis. Tengok dalam surah Al-A'raf, ketika Allah Ta'ala menggambarkan sifat sombong dan kesan akibat bersombong. Allah kata, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Apa yang menghalang kamu daripada sujud pada Adam bila aku suruh? Dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Bila dia kata dia lebih baik, tengok ayat selepas tu Allah kata fahbit minha. Allah kata turun engkau daripada syurga, tak sepatutnya kamu sombong dalam syurga. Hujung tu, innaka minas sagirin. Keluar, kamu tergolong pada orang yang hina. Nampak dah, dia sombong, dia akan jadi hina. Jadi kita memahami sifat pertama, tabiat sifat pertama syaitan ini adalah untuk kita kekal mulia. Kekal mulia dan tidak jatuh ke hina kerana kesombongan yang kita warisi ikut syaitan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita petik surah Al-Isra. Disebut bagaimana syaitan ni suka membazir dan sangat kufur kepada Allah. Ini dua dalam satu. Allah kata innal mubadzirina kanu ikhwan asyayatin.
orang yang bazir, boros itu adalah saudara setan. Dan setan pula sangat kufur kepada Allah. Jadi oleh itu kita kena belanja berhemat dan tidak melakukan pembaziran sebab apa? Dibimbang sikap itu tanpa sedar telah mendekatkan kita kepada setan. Cuma tuan-tuan kena ingat dia ada dua term yang digunakan Allah dalam Al-Quran melibatkan kita kata berlebih menggunakan harta. Yang pertama dia panggil tabzir, membazir. Satu dia panggil israf. Israf berlebih. Walaupun nampak seakan-akan sama, contoh ayat ni kata innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Orang yang membazir itu saudara setan. Manakala dalam ayat lain surah Al-A'raf ayat 31, Allah cerita mengenai makan minum. Allah kata ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaian yang cantik setiap kali kamu pergi masjid. Pasal Allah kata wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebih. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang berlebih. Jadi apa beza di antara tabzir, membazir dengan israf berlebih? Mudah. Membazir pada benda yang haram. Manakala israf pada benda yang halal. Contoh, israf pada benda yang halal ni, kita makan, lepas tu kita tak habis makanan tu. Tetapi membazir dia pada benda haram. Contoh, kawan kita nak tikam ekor. Dia nak beli kad harga RM10. Dia cuma ada RM9.5. Jadi dia perlukan 5%. Kita pun kata ambil lah 5% bagi. Bila bagi dia 5% untuk dia buat benda haram, 5% itu dikira sebagai membazir. Tapi kalau sekiranya duit yang banyak, contoh macam projek Jepun saya, ada seorang datuk, dia beri 500,000, setengah juta. Walaupun setengah juta diberi, itu tidak dikira sebagai membazir ataupun lebih. Kenapa? Ia pada jalan Allah. Itu nak kena faham istilah itu. Membazir pada benda yang haram. Israf berlebih, Nabi Allah Ta'ala larang juga, itu pada benda yang halal. Okay. Dua-dua tak bagus. Sebenarnya dua-dua tak bagus. Cuma kita elakkan yang kedua ni, ini ni, sebab dia berkait rapat dengan sifat syaitan disebut oleh Allah pada ayat. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, setan ni dia gemar arak, judi dan juga tilik nasib. Jadi macam mana kita tahu ni? Sebab bila kita baca, kita belajar berkaitan dengan arak, judi, tilik nasib ni. Contohnya peringkat pengharaman arak dan judi berlaku dalam 3 ataupun 4 proses. Ada yang kata 3, ada yang kata 4. Tapi saya cenderung nak kata 3 lah. Sebab arak judi ni dah bersebati dalam kalangan orang Arab jahiliah. Bila Islam datang, nak diharamkan terus tak boleh. Lalu dia melalui beberapa peringkat. Yang pertama, orang tanya, macam mana hukum arak dan judi disebut dalam surah Al-Baqarah? Lalu Allah Ta'ala kata, ada baik, ada buruk. Jadi para sahabat Nabi yang dikatakan yang buruk itu lebih banyak berbanding yang baik. Jadi para sahabat Nabi yang nak sempurnakan iman mereka, bermula, apa kita kata menjauhi tabiat minum arak dan juga berjudi. Sebab mudaratnya lebih besar. Apabila mereka dah semakin jinak, Allah Ta'ala turunkan ayat kedua surah An-Nisa. Jangan dekati solat kalau kamu mabuk. Jadi demi nak jaga solat, mereka pun makin kurang minum arak. Dan yang ketiga, akhir sekali Allah Ta'ala turunkan ayat ni, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 90 yang mengharamkan arak judi secara tuntas. Jadi macam mana kita tahu arak judi ni kegemaran syaitan? Sebab pada ayat ni, lepas tu kadang-kadang ulama kita dia perhati ayat Al-Quran, dia ambil istidlal, pengajaran, istidlal untuk jadikan hujah surat Al-Quran, dia perhati setiap perkataan, setiap huruf. Tengok Allah kata ya ayyuhalladzina amanu wa yang beriman, sesungguhnya arak, judi, sembah puja berhala dan juga tenung nasib, rijsun kotor min amal syaitan, daripada kerja-kerja setan. Jadi saya baca dalam tafsiran ayat ni, ada ulama yang mengatakan, dia kata amal perbuatan syaitan. Apa dia? Arak judi lah. Jadi maksud kalau kita lah, Allah alam, kalau kita dibenarkan Allah melihat dengan mata kepala nampak lah, kita kata alam jin syaitan, which is kita dah bincang itu agak tak mustahil lah. Mustahil sebab dia menongkah kita kata fitrah manusia, disebut dalam surah Al-A'raf tu. Kita akan dapati mereka memang kaki judi, kaki arak. Itu sebab ayat ni sebut min amal syaitan.
pada amalan syaitan. Ini antara tabiat sifat mereka. Waliyadzubillah. Okey, seterusnya sifat mereka yang keempat. Pengotor. Pengotor dan setan ni memang sangat pengotor. Bukti dia, mereka antara tempat kegemaran mereka adalah tandas. Tandas. Sebab tu Nabi bila nak masuk toilet membiarkan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuth, daripada minta perlindungan daripada kejahatan syaitan jantan wal khaba'ith, dan juga setan-setan betina. Khaba'ith setan betina. Toilet. Tapi janganlah pula kita kata jadikan alasan oleh kerana toilet ni tempat setan tak perlu dibersihkan. Itu isu lain. Isu lain, dua isu yang berbeza. Memang setan suka tempat kotor, tetapi bukan bermakna kita kena biarkan toilet tu kotor, tuan-tuan. Kalau kita buka dalam surah surah At-Taubah, menarik. Surah yang ke-9 cerita mengenai Masjid Quba. Kita boleh tengok surah At-Taubah pada ayat yang ke juzuk 11, kita boleh tengok mengenai masjid yang dibina diasaskan oleh takwa. Ayat yang ke-108. Nak dikaitkan dengan toilet ni, dengan toilet, dan dikaitkan dengan masjid. Kalau kita baca ayat yang ke-108 surah At-Taubah surah ke-9 ni, Allah Ta'ala puji para sahabat yang duduk di Masjid Quba. Kenapa ia masjid yang pertama diasaskan di Madinah? Kemudian Allah Ta'ala sebut fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Masjid Quba tu ada lelaki-lelaki yang suka menyucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang menyucikan diri. Dan bila sebut menyucikan diri dikaitkan dengan nas ni, kenapa? Cerita dia bila ayat ni turun, Rasulullah rasa kagum dengan penduduk Quba. Kenapa mereka dipuji? Lepas tu Nabi pun hantar wakil bertanya kepada penduduk Quba, Masjid Quba, apa yang kamu lakukan sehingga turun ayat puji kamu ni? Apa tu katanya para sahabat di Masjid Quba, kami bila kami beristinja nak bersuci daripada hadas kecil hadas besar, lepas buang air semua sekali, kami akan beristinja dengan batu dan diikuti dengan air. Oleh kerana kebersihan mereka itu dan dikaitkan dengan masjid, Allah Ta'ala puji mereka. Jadi sepatutnya kalau kita ambil semangat daripada ayat ini, tandas masjid ini kena first class. Kena paling bersih. Kenapa Allah Ta'ala pernah puji para sahabat Nabi ini Masjid Quba? Kenapa? Dengan kebersihan, kerana mereka lepas beristinja, buang air, mereka beristinja menggunakan batu, kayu semua sekali ataupun tulang, dan diikuti dengan air. Nak ceritanya, association dikaitkan di antara pujian Allah kepada kebersihan dan Masjid Quba, ataupun cara orang Masjid Quba ketika bersuci ataupun buang air. Jadi sepatutnya ayat ni kalau saya pernah lah, saya ada tempat saya mengajar, saya kata ayat ni bukan nak letak dalam toilet, letak di luar. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Letak di luar, letak sikit. So nak mesti senengkas pujian Allah kepada para sahabat Nabi di Masjid Quba kerana mereka menjaga kebersihan. Dikata kemuncak kebersihan lah, dan mereka bersuci. Jadi itu kita kata walaupun masjid ni, walaupun toilet ni tempat kotor yang suka didiami oleh setan, jangan buat kita kata dah dia kotor, tempat didiami setan, biar kotor lah. Dah. Kita kena ganti yang kerja dengan kebersihan itu merangkumi semua. Allah. Okey, kemudian yang kelima, setan ni memang dijenis makhluk Allah yang suka mungkir janji. Kenapa dikatakan suka mungkir janji? Contoh kita tengok pada ayat ni, ayat dalam surah Ibrahim. Ayat ni sebenarnya dia cerita mengenai penyesalan ahli neraka. Sebab besok di akhirat ahli neraka dah masuk dalam neraka dan dia pun macam menyalahkan pihak-pihak yang telah menyebabkan dia ni dihumban ke neraka. Mula-mula dia tanya bos pun jawab. Kemudian dia pun pergi cari pula setan. Setan sini iblis lah. Dia cari salahkan setan. Setan pun defend diri dia. Dia kata apa? Dia kata inna Allah wa'adakum wa'adal haqq. Allah janjikan kamu dahulu di masa di dunia janji yang benar. Wa'adtukum, aku janjikan kamu fa akhlaftukum. Tapi aku langgar janji. Kenapa? Aku setan.
Memang kerja aku mungkir janji. Sebab tu tuan-tuan, orang yang suka mungkir janji ni, dia menepati ciri munafik satu. Lepas tu dia antara orang yang disukai oleh syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia gini ya. Apa saya pernah tulis rencana tu. Allah kata rencana itu tajuk dia jangan sampai dihurung oleh syaitan. Jadi saya basekan, saya asaskan rencana itu berdasarkan ayat dalam surah Fussilat. Itu surah yang ke-41. Allah Ta'ala sebut pada ayat surah yang ke-41. Allah Ta'ala sebut pada satu ayat. Allah kata wa qayyadna lahum qurana. Surah yang ke-41 ayat 25. Allah kata wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim. Dan kami dampingkan mereka dengan qarin-qarin daripada syaitan yang mana syaitan kerja dia menghias benda-benda buruk sampai habis ayat dah. Jadi apa kaitan dihurung oleh syaitan? Syaitan ni gini tuan-tuan. Umpama kita balik rumah, kita masuk dalam rumah, tiba-tiba kita pergi ke dapur, kita nampak banyak lalat. Lalat duduk menghurung tong sampah. Kita pun terkejut, kenapa ni? Mesti ada apa dalam tong sampah? Mesti ada bangkai. Atau benda-benda yang kotor, yang busuk. Menyebabkan lalat hurung. Jadi rupanya lalat dia ada radar untuk mengesan benda kotor. Setan dia ada radar untuk mengesan penyakit-penyakit hati yang kotor. Lepas tu bila setan tengok dia ni kuat mungkin janji. Dia ni kuat menipu. Jadi orang macam ni akan lebih didampingi oleh setan. Dan bila setan pergi hurung dia, setan hasut lagi. Lalu kejahatan sedia dia akan bertambah. Sebab tu penting untuk kita untuk menjaga akhlak. Supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Jaga takwa tu. Setan lagi. Setan tak mau rapat dengan orang yang ada sifat takwa. Ada sifat ikhlas. Jadi si suka mungkir janji ni adalah perangai yang digemari oleh setan sebab dia yang kaki mungkir janji. Sebab dia sebut tu. Aku janji, aku langgar. Aku mungkiri. Sebab apa? Aku setan. Itu sifat yang kelima. Kemudian yang keenam. Suka menyebarkan fitnah. Ini apa yang berlaku kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey, cerita dia ni surah ayat ni ayat terkenal lah. Kalau kita baca dia ayat ni berkaitan dengan asal usul sihir. Dia apa kaitan dengan Nabi Sulaiman gini ya, saya ringkaskan cerita. Rasulullah bila hijrah ke Madinah, antara perkara ataupun pokok akidah yang dibawa oleh Nabi adalah beriman kepada para rasul dan seorang rasul yang diiktiraf sebagai rasul yang saleh adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bila perkara ini dibawa oleh Rasulullah di Madinah, lalu orang Yahudi pun dia rasa macam pelik. Orang Yahudi kata, Sulaiman tu dia bukan Nabi tetapi dia tukang sihir. Macam mana orang Yahudi boleh beranggapan Nabi Sulaiman ni tukang sihir? Ada cerita panjang lagi. Nabi Sulaiman ni baginda digunakan mukjizat. Kemudian selepas baginda wafat, syaitan nak rosakkan nama dia. Syaitan pun ambil segala ilmu sihir yang pernah turun yang dibawa di dua malaikat ni. Nanti kita akan bincang malaikat Harut dan Marut yang turun di Babylon. Jadi ilmu sihir yang diajar oleh malaikat ni, dua malaikat di Babylon ini, ada cerita panjang lah. Telah dikumpulkan oleh setan-setan. Dia pun letak dalam sebuah buku lalu ditanam di bawah singgasana ataupun kursi tempat almarhum ketika Nabi Sulaiman selepas kewafatan Sulaiman. Kemudian setan tadi tu dia pergi buat mimpi dalam beberapa orang yang berpengaruh pada zaman itu, zaman selepas zaman kewafatan Nabi Sulaiman. Dia kata kalau kamu nak berkuasa seperti Sulaiman, rahsianya ada dalam atau di bawah singgasana Sulaiman. Lepas tu mereka pun sedar pada mimpi, pergi cari, korek-korek jumpa khazanah yang katakan ini dia punca Sulaiman itu berkuasa. Lalu cerita karu berkaitan dengan Sulaiman adalah tukang sihir itu tersebar merata sehingga berakar umbi dalam kalangan orang Yahudi. Lalu bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi beritahu Nabi Sulaiman disebut dalam Al-Quran sebagai seorang rasul, Nabi yang saleh. Mereka kaget, mereka hairan sebab dah lama orang Yahudi sudah termakan fitnah yang dibawa oleh setan untuk memburukkan nama Nabi Sulaiman. Jadi berikutan itu ayat 102 ni turun, dia bukan turun saja, dia ada beberapa misi. Misi pertama
untuk bersihkan nama Nabi Sulaiman daripada tuduhan sihir. Lepas tu Allah kata wa ma kafara Sulaiman. Allah kata wattaba'u, dan mereka orang Yahudi tu mengikut ma tatlus syaitan, apa hak dibacakan, ajaran sihir dibacakan ke atas uh, pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidak kufur. Kenapa dia tidak mengamalkan sihir? Sedangkan syaitan itulah yang kufur sebab dia mengamalkan sihir dan mengajar orang lain bersihir. Jadi kerja memburukkan nama Nabi Sulaiman ini didorong oleh syaitan. Okey, suka sebarkan fitnah. Sekarang ni, zaman kita ni, kita kata fitnah juga tersebar kerana gerakan-gerakan syaitan yang menghasut manusia untuk menyebarkan fitnah dengan berbagai agenda lah. Nak jatuhkan orang, nak burukkan orang dan sebagainya. Itu kerja syaitan. Dan kalau boleh kita ni jangan jadi ejen syaitan, menyebarkan lagi. Tambahan pula sekarang ni dalam media sosial mudah sangat orang buat jahat. Contoh buat fake account, Facebook contohnya. Lepas tu pergi create apa-apa isu parlimen. Dan sehingga masa PRU dulu kan, murid saya cerita, dia dapat offer RM5,000 sebulan untuk jadi cyber troopers kepada sebuah grup. Dan bila masuk jadi cyber troopers ni, biasalah kerja dia memburuk-burukkanlah pihak yang tidak seiring dengan mereka. Ada itu kerja syaitan tu. Orang tu dah kita kata jadi ejen syaitan menyebarkan fitnah. Jadi kita kena ingat, jangan sampai kita terpedaya dengan perkara-perkara sebegitu. Yang ketujuh, antara kerja syaitan suka apikan permusuhan dan juga pergaduhan. Sebab tu kita ni jangan cari pasal, jangan suka cari pasal, jangan suka cari gaduh. Kita tak puas hati kalau kita duduk senyap, kita pun mesti nak pergi cari gaduh, cari pasal dengan orang. Jangan. Itu perangai syaitan. Tengok. Untuk mengapikan permusuhan dan pergaduhan, kita tengok mereka menggunakan berbagai cara. Satu cara, mereka mencetus permusuhan dalam keluarga. Dan kita tengok benda ni berlaku secara berluasa. Contoh, berlaku salah faham, abang adik tak tegur, mak ayah tak tegur, pak saudara, pak sepupu dan sebagainya. Habis tak tegur. Kenapa? Rasa buruk sangka permusuhan. Dan Allah Ta'ala sebut dah benda ni berlaku bila? Berlaku dalam surah Yusuf. Hubungan Nabi Yusuf dan juga adik-adik bertitik tolak daripada hasad dengki kerana kelebihan-kelebihan. Dan kalau kita perhati ayat ni, apabila Nabi Yusuf alaihi salam bertemu kembali, ni cerita happy ending lah di hujung kisah Nabi Yusuf. Kita tahu cerita ni. Yusuf pun mendudukkan kedua ibu bapanya bersamanya di atas kursi kebesaran. Setelah itu mereka semua tunduk hormat kepada Nabi Yusuf. Cuma ayat ni kalau baca dalam tafsir, dia kata ada, bukan canggung, dia ada tonggang terbalik. Ataupun dia ada, sepatutnya ayat ni gini. Orang tafsir kata lah, sepatutnya wa kharru lahu sujada wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy. Wa kharru lahu sujada wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy. Okey, tuan-tuan ada selingan Okey, kalau tuan-tuan sudi, alhamdulillah boleh selalu derma ikhlas untuk Akademi Tadabbur. Sebab Akademi Tadabbur ni sangat aktif menyebarkan ilmu-ilmu berasaskan Al-Quran dan juga Tadabbur. Mudah-mudahan orang dengar, orang dapat manfaat, orang berubah makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Al-Quran. Hasil daripada sumbangan tuan-tuan untuk terus melangsungkan program sebegini, Allah Ta'ala akan kira sebagai amal jariah, insyaAllah. Okey. Ayat ni ulama tafsir kata apa? Sepatutnya wa kharru lahu sujada bawla wa rafa'a abawihi 'ala al-'arsy, sebab dia kata nampak canggung. Tengok. Baginda yang Nabi Yusuf mendudukkan kedua ibu bapanya di atas kursi kebesaran. Setelah itu mereka semua pun tunduk hormat kepada Yusuf. Okey, kenapa saya kata canggung? Sebab di awal surah Yusuf ketika baginda bermimpi, apa yang disebut dalam mimpi tu? Dia cerita ke ayah dia. Dia kata, aku melihat 11 bulan bintang, 11 bintang, matahari dan juga bulan. 11 bintang itu signifikan ataupun gambaran kiasan kepada adik-beradik sebelah orang. Matahari, ayah dia Nabi Yaqub. Bulan, mak dia. Jadi kalau tengok, kata Nabi Yusuf, aku lihat mereka semua sujud kepadaku. Jadi kalau kita tengok di sini, bila masuk, Yusuf ambil mak ayah dia duduk sekali dengan dia atas kursi. Lepas tu orang lain pun sujud. Sujud ataupun tunduk hormat. Yang lain tunduk hormat tu
Dia tak jadi lagi dah. Dia cuma ada 11, tak ada matahari bulan. Itu antara argument yang dibawa oleh sebahagian ulama. Nah, dia kata sebenarnya mereka masuk, berapa mereka tu? 11 bintang, 11 beradik. Matahari, bulan, mak ayah. Masuk, menjadi kebiasaan pada zaman itu tunduk hormat, bukan sujud. Nah, termasuklah siapa yang tunduk tu? Nabi Yaqub dan juga Nabi ataupun ibu dia. Lepas tu barulah baginda Nabi Yusuf ambil letak atas singgasana. Dia pun bercerita. Lepas tu ada juga yang bertikai. Dia kata kenapa nak kena pening lagu tu? Kenapa Allah tak letak terus? Dia kata kenapa disebut ayah tu diangkat atas singgasana baru sujud, nak cerita kedudukan ibu bapa yang tinggi. Tak sepatutnya. Jadi dia kata sebab kalau sekiranya kita kata kita faham literally seperti ayat ini, nampak macam sedikit canggung dan tidak berdepatan dengan apa yang disebut seterusnya. Okey, setelah itu mereka tunduk hormat. Pada saat itu Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku dahulu. Ingat tak, dalam tafsir mimpi dia dahulu, termasuk yang sujud kepada dia adalah matahari dan juga bulan, mak ayah dia. Jadi kalau sekiranya ambil mak ayah duduk atas singgasana, lepas tu bila nak sujud kena turun balik. Nampak sangat canggung. Itu argument lah. Allahualam, tak penting. Itu just kehalusan yang diperhatikan oleh para ulama tafsir lah, tak apa. Tengok. Lepas tu dia kata, waqad ahsana dia, Allah telah melimpahkan kebaikan kepadaku setelah dia mengeluarkan aku daripada penjara dan membawamu kemari daripada desa sesudah syaitan dengan hasutannya merosakkan hubunganku dengan saudaraku. Maksudnya, kalau sekarang kita tengok adik-beradik tak bertegur siapa, bergaduh, selisih faham, buruk sangka, kerja siapa? Kerja syaitan. Dan bila dia buat kerja ni, daripada dulu lagi, seawal Qabil dengan Habil. Dan ni keluarga Nabi ni pun terkena. Jadi sebab tu kita kena ingat ini antara sifat syaitan. Dia suka api-apikan keperusahaan. Lepas tu bila kita dah tahu strategi setan ini, kita kena berada dalam keadaan sedar. Katakanlah dalam rumah tangga, dalam family ada perselisihan, semakin parah, kita yang sedar, yang ada ilmu Al-Quran, yang faham agama dan kenal setan sepatutnya segera sedar dan tidak melanjutkan perkara ini. Itu bahaya dia. Setan suka mengapikan permusuhan dan juga pergaduhan. Satu, hubungan keluarga, silaturahim. Lepas tu tuan-tuan saya pernah buat siri kuliah lah, beberapa siri kuliah berkaitan dengan silaturahim. Sangat menarik. Para ulama banyak tulis buku berkaitan dengan silaturahim. Kenapa? Silaturahim adalah makhluk Allah yang sangat penting untuk kita jaga. Makhluk tu, silaturahim memang makhluk disebut dalam sebuah hadis. Okey, tak apa. Okay. Setan juga dia cuba porak-perandakan gaduh tu dengan menggunakan arak dan juga judi. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Ma'idah tadi ayat 90, pengharam arak disambung lagi. Ini dipanggil illah, sebab. Apa punca? Arak judi tu haram. Sebab dia kata innama yuridu syaitan, kerana setan tu hendak membangkitkan rasa permusuhan dan benci pada arak dan juga judi. Waktu kita baca antara hikmah kenapa ayat ni turun, sebab dalam sebelum ayat ni turun, dalam sebuah majlis orang Ansar dia buat majlis kenduri lah, patah hidang arak, minum arak, mabuk gaduh sama sendiri, pukul hidung berdarah. Besoknya tengok, ish, kenapa hidang aku berdarah, orang tadi mabuk, aku dipukul, kau dipukul oleh si fulan. Rasa nak marah, timbulkan permusuhan. Itu cara setan nak timbulkan permusuhan. Sama juga kita tengok dengan cerita judi. Balik daripada genting, dah menang, asyik menang, geng-geng tak puas hati sehingga tepi jalan, tembak, mati. Masukkan arak dan juga judi. Dia timbulkan permusuhan. Dan alhamdulillah kita orang beriman, kita memang tolak dah arak dan juga judi. At least kita kurang satu risiko akan kita kata dilaga-lagakan oleh setan. Walaupun begitu, banyak lagi lubang-lubang lain yang digunakan oleh setan untuk melaga-lagakan kita. Sebab apa? Itu sifat semula jadi mereka. Mereka nak musnahkan anak Adam dan sebagainya. Kemudian setan juga, ni penting. Kata melaga-lagakan. Ini penting. Sifat setan ni yang kita baca sekarang ni, yang ketujuh suka apikan permusuhan, pergaduhan, laga-laga korang. Antara satu benda yang digunakan oleh setan untuk melaga-lagakan kita adalah bahasa kita. Bahasa secara zahir, kita sebut sekarang ni,
ataupun bahasa secara maya dalam telefon, media sosial, WhatsApp, Facebook. Tengok Allah kata apa? Wa qul li ibadi. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, ibad itu plural kepada abdun. Abdun ni dia dalam Quran plural kepada abdun datang dalam dua bentuk. Satu ibadun ain ba alif dal. Ain ba alif dal. Satu lagi abidun ain ba ya dal. Ain ba ya dal. Okey, saya tulis Saya tulis dekat apa? Dekat chat. Beza antara dua ni. Kalau singular abdun. Ni semua boleh nampak aja. To everyone, sorry. Okey, sudah. Kalau sekiranya singular abdun. Kalau ada kita jumpa abidun. Abidun, tengok ya. Hamba-hamba. Ada juga kita jumpa ibadun. Hamba-hamba juga. Senang macam ni. Kalau disebut abidun ada ya dalam penggunaan Al-Quran, itu hamba-hamba hak degi, kerah kepala dimusnahkan Allah. Banyak ayat. Allah kata, lepas kemusnahan umat-umat hak degi, dia pun kata, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dan Tuhanmu tidak menzalimi hamba-hamba hak degi. Mereka hak jahat. Manakala ibadun, ini panggilan manja kepada hamba Allah yang baik. Banyak ayat kita baca. Contoh, Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 53. Ayat ni dipanggil ayat yang paling tinggi harapan. Allah kata apa? Qul li ibadiyal macam mana? Ya qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Qul li ibadi, wahai hamba-hamba kesayanganku. Sama jelas ini tengok ni. Qul wa qul li ibadi, katakan kepada hamba kesayanganku. Kalau saya terjemah, yaqulu allati hiya ahsan, hendaklah mereka berkata-kata dengan cara kata-kata yang terbaik. Jangan sindir, jangan ejek. Jangan kita kata troll. Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Terus Allah Taala kata setan melaga-lagakan antara manusia, antara mereka. Pendek kata setan ni dia suka mencetuskan api permusuhan. Dengan cara apa? Agak judi. Dengan cara apa? Putuskan hubungan silaturahim. Lagi dengan cara apa? Bahasa yang kita gunakan. Lepas tu kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp group family. Ada seorang jenis mulut laser. Tulis something, jawab tu. Jadi orang lain pun terasa hati, marah. Left. Habis. Kenapa? Bahasa yang digunakan tak betul. Lepas tu tuan-tuan, saya pesan ni. Pesan yang untuk diri saya sendiri. Elakkan menggunakan bahasa-bahasa sarkastik. Bahasa sindir, ejek. Yang akan menyebabkan orang yang kita tuju ejek itu akan terasa hati. Kenapa tidak ada manfaatnya? Sebaliknya perkara itu boleh mencetuskan permusuhan, putus silaturahim, kemarahan. Dan lagi dahsyat, dia menjadi pintu untuk syaitan wasakkan kita. Gunakan bahasa-bahasa baik, direct. Tak boleh kita guna sindiran menyebabkan orang kita tuju tu dari sakit hati. Kita mungkin puas pada muka kita kata. Tapi apa yang kita dapat untuk jangka masa panjang? Contoh, kita tengok orang tu melakukan maksiat. Kita putuli, kita ejek dia. Kita troll dia. Kita guna bahasa-bahasa sindir yang berat-berat. Bila dia baca, dia jadi sakit hati. Dia tak akan berubah. Berbanding menggunakan kata-kata yang baik. Ini antara perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang ketika berinteraksi di alam maya. Seolah-olah kita beranggapan hak berdosa tu kalau maki orang di mulut. Tapi kalau kita type, kita ejek kita sini tidak berdosa. Dosa tuan-tuan. Sebab dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 10. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala mula dengan kata-kata wahai orang beriman. Masuk benda yang nak disebut tu serius. Dan hanya mampu dilakukan oleh orang beriman sahaja. Dan kalau kita tak mampu nak buat, ataupun kita tak mau buat, aku nak sindir juga, nak ejek juga, kita tidak menepati ciri orang beriman. Okay, Allah kata, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, Allah kata, la yaskhar qaum. Ni saya rasa saya kena share ayat ni untuk dikaitkan dengan ini.
supaya apa lebih jelas kepada kita perbincangan. Okey. Saya share ayat ni. Kita ambil siapa tu tolong tutup bunyi macam periuk ke apa tu. Okey. Ini tak dikait dengan ayat tadi. Okey, ya ayyuhalladzina amanu. Ini indikator yang pertama. Wahai orang yang beriman. Masuk berat ni. Lepas ni kalau kita mampu buat, kita menempati ciri orang beriman. Kalau kita tak boleh buat ataupun kita tak mau buat, payah lagi nak dapat title orang beriman. Lepas tu nak ke syurga. Kalau setakat Muslim, bukan boleh masuk direct ke syurga. Syurga ni, kalau nak direct masuk ke syurga, sama ada dengan tanpa hisap, ataupun audit yang simple, hisab yang yasirah, at least dia kena berada pada level mukmin. Bukti dia, buka surah yang ke-23, juz 18. Allah kata, qad aflahal mu'minun. Bukan qad aflahal muslimun. Telah berjaya orang yang beriman. Siapa tu? Disebut 7 ciri. Hujung dia, dia kata siapa buat semua tu, ulaika humul warithun alladzina yarithun al-firdaus. Sampai dia kata, nak ke syurga tak? Nak ke syurga. Kena ada level iman, bukan sekadar Muslim. Dan untuk dapat level iman, banyak benda kita kena buat. Antara satunya, Allah kata, la yaskhar qawmun min qawmin. Janganlah satu kaum yaskhar, merendah-rendahkan, mengejek satu kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi, orang dia ejek tu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'um bin nisa'. Jangan juga ejek sebahagian perempuan mengejek perempuan yang lain. Boleh jadi yang kena ejek itu lebih baik daripada mereka. Okey, pasal Allah kata wala talmizu anfusakum, jangan cela diri kamu sendiri. Kenapa disebut diri kamu sendiri? Mana ada nak cela diri sendiri? Saya seorang yang bodoh. Ada tak? Tak ada. Tapi maksud diri kamu sendiri ni dalam roh. Orang Islam ni bersaudara ni. Ayat sebelum tu. Innamal mu'minuna ikhwah. Bila kita cela kawan kita kata mu bodoh. Dia marah. Dia cela balik kita. Mu pun bodoh. Sebenarnya tindakan kita memulakan celaan seperti mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kita kata mengejek orang dengan gelaran-gelaran. Kalau tak disukai, kalau gelaran disukai tak ada masalah. Abu Hurairah dia suka. Abu Turab Senali dia suka. Tapi memang kita tak suka. Contoh kawan kita tak suka lah dulu kan, ni cakap. Kita tak suka Menteri Agama dulu. Ada kontroversi. Contohnya Datuk Dr. Mujahid. Kita nak marah ke dia, kita kata Mujahid. Itu bukan Dr. Mujahid, Dr. Mujahid. Tuan-tuan, ayah dia bagi nama elok ke dia. Kita bawa perjuangan Islam kononnya, tapi kita tukar nama Mujahid. Kalau Nabi ada, Nabi ketuk kepala kita. Nabi suruh baca ayat. Wala tanabazu bil alqab. Sampai habis. Patuh ni antara paling berat saya kata ujung ni. Allah kata waman lam yatub. Siapa yang tidak bertaubat? Tak bertaubat apa? Tidak bertaubat daripada dosa merendah-rendahkan orang, mengejek orang. Dosa apa mencaci sesama kita. Dosa ubah gelaran. Faulaika humudz zalim. Nampak tak? Satu, Allah Taala kata wahai orang beriman. Yang kedua, larangan tu terang-terang. Hujung tu Allah kata waman lam yatub. Siapa tak bertaubat faulaika humudz zalim. Kalau sekiranya perkara ini bukan satu dosa yang berat, masakan Allah kata kalau siapa yang tak bertaubat, nak cerita mengejek orang, kutuk orang, troll orang dan sebagainya, sedap di lidah. Kenapa sedap di lidah nak buat tu? Sebab ajinomoto ditambah-tambah oleh setan. Setan tambah ajinomoto, biar pada muka. Troll kawan tu, troll kawan ni. Tetapi tanpa kita sedar rupanya itu adalah satu daripada pintu setan untuk mengapi-apikan permusuhan. Jadi tuan-tuan lepas ni dah kenal setan macam mana, kena beringat. Nak gunakan bahasa ejek sindir, kena beringat. Hak lepas tu lepas lah. Hak baru kita berazam. Kita nak jadi orang yang benar dan beriman, yang mengikut kehendak Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sebenarnya teguran untuk dari diri saya sendiri. Allahu akbar. Dari kesimpulan dia, orang yang suka mencetuskan permusuhan, perbalahan dan menggunakan kata-kata kesat dalam tutur kata, mereka ni bersifat dengan sifat setan. Semoga Allah pelihara kita dari perkara tersebut. Itu contoh kata-kata baik. Kadang-kadang benda tak perlu diucapkan, kita ucap. Tiba-tiba orang jadi marah. Saya tak apa tepuk tangan. Contoh hari Sabtu lepas.
Saya ni tuan-tuan kira high risk dah juga untuk COVID sebab saya transplant patient, saya dapat buah pinggang daripada makcik saya. Dan transplant patient ni kita kena makan ubat untuk pastikan buah pinggang tu beroperasi. Ubat tu dipanggil immune suppressant drug. Bila kita makan ubat tu, antibody kita di-suppress. Jadi lemah, lalu boleh menerima organ baru. Khusus berbanding orang lain, saya perlu extra careful lah. Walaupun saya dah complete vaksin 2 dos, saya tetap kena extra careful, doktor kata. Sebab antibody saya agak rendah sedikit. Jadi apabila saya berinteraksi dengan orang, saya pakai mask. Contoh hari Sabtu lepas. Tazkirah pendek saya di surau saya pagi. Saya buat dalam 10 minit. Kita buat macam mana, saya baca satu muka surat, continuous lah bersambung. Kita baca satu muka surat, dalam solat subuh 2 rakaat. Lepas tu saya akan ulas 10 minit. Dan hari Sabtu lepas, saya ulas lah pakai mask. Lepas tu bila ulas saya rakam, dalam Facebook. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya, kira hari Sabtu lepas. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah komen. Nampak tak? Dia komen, dia telah menanam benih setan. Dia telah membuka pintu setan untuk bermusuh. Sedangkan dia tak perlu komen. Dia tulis apa tak? Dia kata ikut sangat SOP Dajjal ni. Dia kata dah bercakap tu bukalah mas. Sedangkan in the first place dia tak perlu komen macam tu. Kalau dia tengok, dia tak puas hati dengan saya sebab saya pakai mask. Mungkin saya ada halangan-halangan, ada kekangan-kekangan tersendiri. Sebab saya nak jaga extra careful sebab saya kata saya transplant patient ni. Doktor kategori sebagai high risk. Dan sebenarnya dia tak perlu berkomen. Dia kata ikut sangatlah SOP Dajjal tu. Dia tak perlu berkomen, tapi dia nak komen. Dan bila dia komen, dia rasa dia perlu komen, dia tewas pusingan pertama kepada setan. Sebab nak terus orang. Bila dia komen, katakanlah saya jenis agresif. Saya akan serang dia balik, saya akan lawan dia balik, lalu pergaduhan dalam media sosial akan berpanjangnya. Bila pergaduhan berpanjangan, punca dia daripada penggunaan kata-kata yang tak betul tu dan terbukti betul, disebut oleh Allah Ta'ala, dia akan apa? Setan akan bangkit. Jadi saya akan buang masa, saya akan bergaduh dengan dia. Lepas tu akan tarik orang lain juga. Orang lain akan masuk, tarik, sokong dia. Lepas tu bila ada komen macam ni, saya tak komen. Saya tak reply. Kalau ikut guru kita, Datuk Dr. Amdal Basit, ada je komen yang mengarut, dia delete tu. Saya tanya kenapa dia delete Ustaz? Dia kata aku tak mahu, Ana tak mahu orang bergaduh di ruang Ana. Maksudnya sampai gitu kita kena jaga. Itu antara contoh jarum-jarum syaitan yang kadang-kadang kita rasa remeh. Tapi tanpa sedar kita telah dijerat oleh syaitan untuk ikut sama bergaduh pada benda-benda tak sepatutnya. Waliyahbillah. Nampak tak? Sampai ke situ jarum-jarum syaitan. Ada suka, kita ulang lagi sekali. Antara satu jarum setan suka api-apikan permusuhan, pergaduhan dengan berbagai cara. Dia porak-porandakan hubungan keluarga. Lagi arak dan juga judi. Lagi menggunakan perkataan yang tak elok. Kena jaga. Bahasa memang kena jaga. Bahasa jiwa bangsa tu betul. Bahasa mencerminkan budi betul. Okey. Yang ke-8, sifat syaitan yang ke-8, memang mereka ni pemarah. Setan-setan ni pemarah. Waktu Nabi kata innal ghadaba minasyaitan. Nabi kata marah itu berpunca daripada setan. Setan dicipta daripada api, dan api itu dipadamkan dengan air. Bila kamu marah, pergi berwudu. InsyaAllah dia boleh mengurangkan degree marah. Setan memang pemarah. Tahu punca apa dia marah. Ke-8, ke-9. Setan ni dia sifat dia benci pada zikrullah. Dia benci pada zikrullah. Contoh, setan amat benci kepada sebutan nama Allah sehingga lari bertempiaran mengeluarkan kentut kuat. Ni kentut kuat ni hadis sebut ni ketika mendengar lawangan azan. Nabi kata tengok Nabi kata idza nudiya lis-salah, bila dilaungkan azan untuk salat, adbar asyaitanu, setan lari berpaling sehingga mengeluarkan durat kentut yang kuat sehingga mereka tak dengar lagi azan. Ini nak cerita dia benci sungguh pada zikrullah. Bahkan dalam hadis lain disebut, saya tak masukkan sisi masuk tempat lain. Setan ni kalau dia dengar zikrullah, dia akan mengecin jadi halus seperti lalat.
Tapi kalau sekiranya dia dengar maki hamun, carut, dia lagi kuat. Ada seorang sahabat Nabi, dia bonceng kenderaan belakang Nabi. Sekali kenderaan ni macam mungkin tergelincir lah. Dia pun macam nak jatuh. Dia pun macam melatah lah. Dia kata, ta'is syaitan. Ta'is syaitan. Ta'isan maksud celaka lah setan. Nabi berkata, jangan. Bila kamu kata lagu tu, dia akan jadi semakin kuat. Seperti rumah. Lalu dia kata, dengan kekuatan itu, aku akan kalahkan kamu. Sebabnya kalau kamu kata, sebut nama Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Kita sebut macam tu kan. Setan jadi kecil seperti lalat, Nabi kata. Jadi sebab tu kalau kita nak tewaskan setan, kita memang kena berada dalam lingkungan zikrullah. Ingat pada Allah. Terkejut kata kita melatah Allahu Akbar. Terkejut Allah Akbar. Katalah kita terlanggar benda sakit. Jangan maki benda tu, kata Alhamdulillah. Aku sakit, aku ingat kamu ya Allah. Contohnya. Lepas tu tuan-tuan cerita mengenai keajaiban azan. Sebab tu saya tak pandai, tapi orang yang belajar ruqyah ni, antara satu teknik yang berkesan untuk merawat orang yang kena gangguan dan sebagainya adalah dengan melaungkan azan. Rupanya ruqyah tu diguna, setengah tu digunakan azan, digunakan ayat-ayat, ada dalil-dalil. Ini antara contoh. Satu dalil. Cerita lagi ni, ni kawan saya lah di UAE. Dia masuk Wataniah, tentera tu. Waktu dia kata masa cuti semester, Ustaz, dia cerita pengalaman dia. Yang mana kesudahan dia berakhir dengan azan dan berakhir dengan ayat ni. Okey, dia kata Ustaz, saya masa tu kita pergi ke camp masuk hutan untuk training, ada 2 pelatuan yang besar. Dan kita training masa tu untuk serang hendak. Jadi pihak kami dah plan nak serang hendak pihak sana, tapi pihak sana tu dia punya risikan mungkin lebih baik. Mereka berjaya cross kami dan kata tim kami pula habis kena tembak lah dalam kita perang, fit perang tu. Dia kata saya dan kawan saya sempat melarikan diri menyawak. Kami menyawak dalam semak, Ustaz. Kami padamkan semua lampu, kami duduk senyap. Sebab apa? Strategi dia ajar lagi tu supaya tak dikesan oleh musuh. Dia kata, Ustaz, kami duduk dalam semak tu, kami rasa setengah jam je, Ustaz. Tapi rupanya 3 jam kami hilang. Sebab program tu dibuat malam. Jadi bila habis kita kata sesi latihan tu, cari dua pelatih ni tak ada. Dan ini dah jadi satu penjawab sebab dia orang pelajar UAE. Mereka cari merata tempat dalam hutan, tak jumpa. Akhirnya dia kata apa? Akhirnya ada yang cadangkan supaya azan. Bila azan je, Ustaz, kami dengar sayu-sayu. Maksudnya sebelum dilakukan azan, dia sambil cari di sekeliling tempat dalam hutan tu, kami duduk dalam tu setengah jam, kami rasa tak dengar apa. Lepas tu tiba-tiba kami dengar orang panggil nama kami. Kami pun keluar. Bila kami keluar daripada semak tu, semua terkejut. Dia orang kata dah 3 jam cari dan tak jumpa, akhirnya dilakukan azan. Jadi saya beranggapan mungkin kewujudan budak 2 orang ni dalam semak tu ditutup oleh jin-jin atau setan yang memang nak menyusahkan manusia. Jadi bila dilakukan azan, dia tak tahan dah. Bila lari kawasan sepatut dijaga ni terbuka, lalu 2 orang pelatih tadi boleh keluar. Itu satu cerita. Cerita lain yang saya alami sini, pengalaman masa di sekolah. Masa di sekolah menengah tu, Mahat Tingkatan 5, kita ambil SPM dulu, kita duduk rumah sewa dekat area Kota Baru lah, sekolah Mahat Muhammad. Cerita ni pun interesting juga. Kenapa saya kata begitu? Cerita budak-budak nakal. Budak-budak nakal ni dekat area rumah sewa kami ni, dia ada belajar satu ilmu. Ilmu ni dia ganggu lah, dia buat pelik-pelik. Lepas tu nak jadi ke cerita, satu malam tu ada anak jiran kami 2 orang. 2 orang anak jiran kami hilang malam tu. Cari sampai dekat pukul 10 malam tak jumpa. Atau akhir sekali seorang jumpa lari sampai ke Kota Baru, dia kata ada benda kejar dia. Seorang lagi tak jumpa. Lepas tu akhirnya imam dekat surau kami kata gini ya, kita berpecah, cari lagi sekali area kampung, tapi sambil-sambil tu kita azan. Jadi azan saya pun antara tadi bang cerita kita pergi dekat, sebab rumah sewa kami dekat kubur, kawasan kubur. Sampai situ azan, pergi sana azan, semua di-assign pergi azan, semua tempat. Sambil azan, sambil cari. Akhirnya jumpa budak. Yang kedua hilang tu, duduk dalam rumah tu under construction, lepas ada tempat orang simpan barang. Duduk dalam tu celah tu, budak tu. Lepas tu katanya hak cari, kami dah tengok situ tadi, tapi tak ada.
Tapi selepas dilakukan azan, baru jumpa. Nak cerita ni power azan. Dan bila saya ingat balik peristiwa-peristiwa tu, saya baca hadis ni kemudian ni, saya kata, oh, betul. Sebab tu dalam satu teknik rawatan, kalau orang kena gangguan dan sebagainya, azan. Allahuakbar. Benci zikrullah tu. Itu antara yang dibenci oleh syaitan. Kenapa kita belajar ni? Supaya kita boleh kenal dan kita jauhi sifat-sifat buruk mereka. Okey, yang ke-10. Syaitan ni memang kaki belik. Dia punya belik, tuan-tuan, hebat. Memang kita susah nak lepas. Usahakan kita, ayahanda kita Adam dan juga Hawa pun kena belik dengan syaitan. Ni, pada ayat ni. Dia kata apa? Allah Ta'ala bagi tahu daripada Adam, jangan dekati pokok ni. Jangan dekati pokok ni. Lepas tu syaitan ni, dia tengok peluang itu, fakta dah ada, tapi kita perlu pusing fakta itu supaya Adam dan juga Hawa ni tertipu. Dan hak ni tuan-tuan, kalau kita belajar talbis iblis memang dahsyat lah. Talbis iblis dahsyat. Benda baik dia boleh exploit benda baik supaya jadikan manusia ni tergelincir daripada agama kerana kebaikan. Contoh kita kata benda baik dah ni berlaku. Disebut dalam hadis kisah seorang lelaki daripada Jurash. Benda baik semayang. Mak dia datang panggil dia tak peduli. Walaupun kita kata semayang tu benda baik, tetapi berbuat baik kepada ibu bapa wajib. Jadi sepatutnya dia kena berhenti. Tapi dia semayang juga, akhirnya mak dia kecil hati. Itu antara contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain. Kita syaitan ni dia belik. Kalau benda hak jahat. Contoh, masa saya masuk hospital, saya duduk depan saya tu seorang engineer. Engineer dia duduk dekat pelantan minyak. Dia tak tahulah sebab apa dia contaminated, tercemar dengan gas-gas daripada minyak. Dia kena sakit teruk, sakit kronik, SLE. Dan dia kata, Ustaz, bila SLE ni serang, attack, macam-macam. Dan dia kata 2 kali, Ustaz. 2 kali saya hampir bunuh diri. Tapi Allah Ta'ala selamatkan saya. Dia kata cerita dia tengah sakit teruk ni. Nazak lah. Lepas masa tu dia datang bisikan dalam kepala dia. Bisikan tu kata apa ke dia? Kata nama dia Awi. Mu tahu mu ni siapa? Mu bukan baik mana pun. Mu tahu masa muda dulu mu ada buat jahat. Buat tu, buat ni. Dan dosa mu masa muda ni payah Allah nak ampunkan. Mu mati confirm dia masuk neraka. Tu bisikan dalam kepala dia ni. Sekarang ni yang boleh mengakhiri sakit kamu ni adalah mati. Mu mati sekarang masuk neraka. Mati besok lusa masuk neraka. Dosa mu teruk sangat ni. Jadi daripada duduk sakit, drag lagi beberapa tahun mungkin, lepas tu masuk neraka, baik sakit sekejap je, masuk neraka juga. Okey, depan rumah mu ni ada sungai. Elok benar dah ni, pergi tuju sungai. Masa tu maghrib. Dia kata kedua-dua situasi berlaku pada dia bila? Ketika maghrib. Dia kata, Ustaz, saya nak cuba bangun. Saya memang betul juga dalam kepala aku ni. Dia nak pergi terjun dalam sungai, tapi kaki dia kram masa tu. Itu kali pertama. Kali kedua dia kata, pun juga berlaku pada waktu maghrib. Idea yang sama. Dia nak pergi ke dapur ambil pisau, tapi kram kaki dia. Nampak tak? Syaitan punya belik, fakta ada, dipusing, dia tipu, menyebabkan kita boleh tergelincir. Ini antara contoh. Dia belik Adam. Dia kata sebenarnya pokok ni gini sebenarnya. Allah buat kamu dua ni untuk tinggal di bumi. Di dalam syurga ni hanya transit seketika, transit sementara sahaja. Jadi Allah Ta'ala tak bagi masuk pokok tu, dekati pokok tu sebab Allah Ta'ala tak bagi kamu makan pokok tu sebab apa? Kalau kamu makan pokok tu, kamu akan jadi malaikat. Kamu akan kekal. Ni aku sumpah sungguh-sungguh ni, benda ni betul. Aku orang lama, aku duduk dalam syurga ni lama dah pada aku tahu. Jadi kerana belik licik setan ni, Adam dan Hawa tertipu. Jadi ini antara contoh tipu daya setan. Dan dia tipu daya ni dia bermain dalam kepala kita ni. Contoh, kita kutip duit, kutip derma. Ini berlaku pada saya. Kita kutip derma untuk seseorang. Dapat dah kutipan tu. Kita dapat dalam 10,000. Kita dapat duit ni orang bagi derma. Okey Ustaz, tolong bagi ke si Fulan.
Masa kita ambil duit ni, tiba-tiba perintah dan kepada. Perintah dan kepada. Syaitan kata apa? Patut kena ada processing fee. Masa kamu. Bila tu tak siapa tu? Masa kamu. Dia bagi idea. Ambil lah sikit. Kita kata, tak boleh. Sebab orang bagi untuk bagi 100% kepada tu. Lepas tu, tak boleh. Takut haram. Lepas tu dia masuk dalam kepala kita. Jangan ambil banyak, ambil sikit. Kita kata tak boleh haram. Lepas tu dia masuk dalam kepala kita. Dia belik ni, syaitan ni. Okay. Kalau takut haram, jangan makan. Sebab apa? Hak dikatakan oleh hadis Nabi tu, hak jadi darah daging itu sebab makan. Sekarang jangan makan. Lepas tu buat apa? Beli telefon. Tukar sport rim. Tak makan. Dibeli akhirnya kita akan terkena. Sebab tu, hak nak kenal pasti, kita belitan, kita kena belajar talbis iblis. Baca buku talbis iblis. Dan kita tengok bagaimana cara iblis membelit manusia dan menipu manusia. Sebab tu ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting untuk kita kena lepasi tipu daya syaitan. Kata syaitan yang orang jahil dia mudah, ujung jari dia. Okey, kemudian seterusnya sekejap saya tengok banyak lagi ni. Aduh. Ada kena habis. Ustaz Yusof, kita sampai pukul berapa? Kalau nak saya habiskan ni, saya Okey. Saya agak-agak sampai pukul apa ni? Sebab kalau nak ulas satu-satu ni banyak lagi ni. Ataupun kita sambung lagi 2 minggu lah. Okay, kita stop sini ada masa lagi dalam beberapa minit ni. Tuan-tuan ada soalan setakat apa yang kita ulas. Nanti untuk sesi akan datang kita akan ambil, kita sambung yang ke-11. Sifat-sifat syaitan yang ke-11. Okey, sambung minggu berikutnya. Okey. Okey, ada soalan tak? Kita stop situ. Okey, mohon penjelasan mengenai malaikat Harut dan Marut. Dia ada macam ni, malaikat Harut dan Marut ni dua malaikat yang Allah Taala hantar ke Babylon. Mengajar penduduk Babylon pada zaman dulu lah. Pada zaman dulu beza di antara mukjizat dengan sihir. Dan malaikat tu bila dia ajar, dia bagi tahu dah, dia kata innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni ujian bagi kamu. Jangan kufur dengan mengamalkan sihir ni. Jadi kita mungkin payah nak faham. Contoh macam ni. Saya ni dapat PhD dalam ilmu racun. Dan ilmu racun ni macam-macam. Antara satu contoh ilmu racun ni, kenapa kita belajar ilmu racun? Untuk kenal pasti anti venom. Contoh orang kena patut dengan ular ni, kita tahu anti venom untuk ni sekian. Jadi saya pun mengajarlah murid-murid saya, ada 10 orang. Saya kata saya ajar awak ilmu racun untuk awak gunakan pada tempat-tempat yang betul. Tapi jangan pergi racun orang pula. Tiba-tiba ada seorang tu pergi racun orang. Adakah saya yang bersalah? Saya dapat pesan siap-siap. Yang pergi racun orang menggunakan ilmu yang saya ajar itu adalah orang yang salah guna. Jadi itu nak faham cerita Harut dan Marut. Cuma kisah Harut dan Marut tuan-tuan kena ingat. Ada kisah Israeliat kita karu yang perlu kita hindarkan. Kononnya Harut dan Marut ni ataupun malaikat di langit duk mengata manusia di bumi. Duk buat dosa. Lalu Allah Ta'ala pun cabar mereka untuk turun ke bumi dan cuba jadi manusia. Dari Harut dan Marut pun turun ke bumi jadi tuk besar mengajar sihir di Babylon. Lepas tu dia pun tergoda oleh seorang wanita. Wanita tu cantik lah. Lepas tu wanita tu ajak berzina, tak mau. Wanita tu pun suruh minum arak. Mabuk berzina. Tengah berzina lalu orang nampak. Dia pun bunuh. Jadi buat 3 dosa. Lalu Allah Ta'ala kata, payah nak jadi manusia ni. Allah Ta'ala hukum mereka dipatahkan sayap, digantung antara langit dan di bumi. Nah, itu Israeliat. Karu. Sebab menyalahi nas Al-Quran. Sebab malaikat dia tidak melakukan dosa. Dalam Quran banyak ayat-ayat mengatakan malaikat ini maksum, tidak melakukan dosa. Jadi cerita itu tak betul lah. Secara lebih kurang lagu itulah cerita Harut dan Marut. Okey, lagi-lagi yang lain? Boleh buka mic ataupun tulis dekat chat ni. Biasa dah seorang mula tanya soalan tu, yang lain akan bertanya lah. Ramai kita ni ada 61 orang ni.
Ada soalan? Okey, Ustaz komen janji syaitan. Zaidah. Ustaz komen janji syaitan yang tak boleh dimungkiri untuk menghasut anak Adam. Ustaz komen janji syaitan yang tak boleh dimungkiri. Dia mungkir janji syaitan ni gini. Apa sahaja yang memudaratkan manusia, dia akan buat. Walaupun dia terpaksa langgar prinsip dia. Prinsip dia syaitan ni, dia jenis merosakkan orang, mungkir janji. Tapi untuk merosakkan anak Adam, hak tu kita tak ada mungkir janji. Itu dah kita kata aku janji yang diikrarkan daripada awal lagi oleh iblis dalam banyak ayat Quran. Itu okey. Bagus soalan ni. Tak fikir pada saya sudut ni. Okey, lagi yang lain? Dah mula seorang bertanya tu, dua orang bertanya, insya-Allah banyak lagi masuk ni. Cepat. Berkaitan dengan malam ni. Lepas tu kita kena kenal musuh. Kalau pepatah Melayu tak kenal tak cinta. Setan ni tak kenal tak benci. Dan untuk kenal setan, kita ni satu lagi kena beringat. Untuk kenal setan, dia mesti berdasarkan pintu yang betul. Setan ni benda tak nampak, benda ghaib. Dan untuk kita kenal benda ghaib setan ni, kita mesti berdasarkan nas Al-Quran dan juga sunnah. Prinsip dia benda ghaib, tak ada cara kita nak agak-agak. Kita kena merujuk pada nas Al-Quran dan juga sunnah. Okey, lagi. Okey, kalau tak ada apa, dah 10 syukur. Saya bagi peluang lagi. Sikit. Komen. Okey, Ustaz ulas. Okey, mohon Ustaz ulas mengenai abang-abang Nabi Yusuf. Adakah Nabi Yaakob melebihkan Yusuf? Tak. Okey. Dia gini kalau baca dalam tafsir, Yusuf ketika dibenci ataupun dihasad oleh adik-beradik dia tu, Yusuf remaja. Umpama ginilah. Abang-abang dah besar, umur 20 ke atas belaka. Jadi kerja tu sesuai dengan usia mereka. Manakala Yusuf baru nak naik remaja, mungkin umur belasan tahun. Bila Yusuf diberikan tugasan-tugasan lain sikit pada abang-abang dia, lalu abang-abang dia rasa tak puas hati, ada pilih kasih. Dia kata Yusuf apa tu? Dalam surah apa? Surah Yusuf tu dia kata apa? Dia kata apa? Ahabbu ila abina minna. Dia kata Yusuf dan juga adik dia. Ialah pasal budak kecil. Jadi nampak sini ketidakmatangan anak-anak Nabi Yaakob 10 orang tu. Sebab dia tak puas hati berdendam dengan budak kecil. Tak adil lah. Kita kata patutlah. Contoh macam anak-anak kita kecil. Ayah ni biasa peluk cium. Anak dah besar macam anak saya sulung. Lelaki. Umur dah 20, 21. Nak peluk, nak cium macam adik-adik tak boleh. Tetapi kalau adik-adik ni biasalah kita cium. Maksudnya dia ada beza tu. Tetapi mereka tidak dapat bezakan kasih sayang itu sehingga mereka buat tindakan yang tak sepatutnya. Dan kita tak boleh nafi dah dia ada pengaruh setan tu. Setan hasut. Api-apikan mereka untuk buat benda tu. Okey, alhamdulillah. Lagi? Okey dah, tak ada tu Kalau tak ada, saya rasa cukup untuk malam ni. InsyaAllah untuk sesi akan datang, kita sambung lagi untuk mengenal sifat-sifat setan. Mudah-mudahan bila kita kenal, kita akan lebih berhati-hati dan kita jauhi sifat itu. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Allah Alam, saya serahkan kembali kepada admin, Ustaz Yusof. Sila. Terima kasih Ustaz.